Hari ini saya akan tunjukkan cara menjahit blouse. Jadi kita mulakan dengan menjahit lisu pemadan. Okay? Sebelum kita jahit lisu pemadan, kita pastikan bahawa lisu pemadan kita ni sama tingginya. Kita bentangkan begini, kita tengok sama tingginya, okay? Dan juga sama panjangnya, supaya kita dapat lisu pemadan yang seimbang di kedua-dua bahagian. Okay. Mula-mula kita letak dulu peniti pada lisu pemadan ini. Kita lipat di tengah-tengah, garisan tengah ni. Kita letakkan peniti. Okay, pastikan sama dengan yang belakang. Kemudian letak peniti di hujung, di kedua-dua hujung ini. Lepas tu kita akan mula menjahit. Okay, bila kita dah lipat dia, kita akan mula menjahit. Ada dua cara untuk kita menjahit lisu pemadan. Jadi saya tunjukkan yang pertama dengan cara kita tindih dua kali di hujungnya. Dan yang selepas ini saya akan tunjukkan cara kita susup benang di dalam jahitan di akhir lisu pemadan tersebut. Okay. Ini cara pertama ya. Kita akan jahit daripada tengah ni ke hujung. Kemudian kita patah balik. Kita patah balik sehingga hujung ni dan kita patah balik. Ini untuk supaya lisu pemadan kita ni tidak terbuka di hujungnya. Okay, jadi kita turunkan dulu jarum pada jahitan pemadan tu, pada garisan pemadan. Okay. Kemudian kita mula menjahit ke hujung. Okay, boleh guna ini tangan sajalah sebab kita takut kita terbabas ya. Lepas tu kita bawa, kita patah balik daripada hujung. Pastikan kita sampai betul-betul hujung ya. Sebab kita tak nak ada lubang di hujung lisu pemadan kita ni. Kemudian kita jahit semula. Okay, maaflah bunyi mesin ni terlalu kuat ya, sebab mesin lama kan. Ini je yang kita ada di sekolah kita. Okay, sampai di ujung di tengah-tengah tu kita pusingkan dia sikit sebab ikut garisan pemadan ni. Okay. Bila sampai ujung ni, kita ni dengan tangan sebab kita takut kita terlajak ya, terlebih. Okay. Sampai di hujung tu kita patah balik sebab kita nak mengukuhkan jahitan hujung pada lisu pemadan ni. Okay, jahit semula ya, patah balik. Jadi kita dapat lisu pemadan, okey, yang runcing di hujungnya, okey, dan juga kukuh. Cara yang kedua untuk menjahit lisu pemadan iaitu kita jahit terus ya. Kita tak perlu patah balik. Tapi ini kita kena susupkan benang dia ke dalam jahitan mesin tu ya. Okey, turunkan dulu jarum. Kemudian kita turunkan penekan dan kita mula menjahit. Kita jahit terus ya. Okay, berhenti di tengah ni. Kita pusingkan sikit. Kita ikut garisan pemadan yang kita dah lukis tu supaya kita dapat lisu pemadan yang kemas dan sama besar.
Okay, bila sampai hujung ni, kita ni dengan tangan je. Sebab kita tak mau dia terlajak. Nanti kita dapat isu pemadan yang tak seimbang, yang tak sama panjang ya. Ini kita kena lebihkan benang ni. Benang ni bagi lebih sebab kita nak masukkan benang, nak susupkan benang ke dalam jahitan ni. Boleh juga kalau kita matikan, kita simpulkan ni, boleh juga. Tapi untuk pelajar sekolah, kalau kita simpulkan ni, nanti kita potong. Lepas bila kita simpulkan ni, nanti kita potong dia punya benang tu, ada benang yang berjerumbai. Jadi kita untuk pelajar sekolah, kita tak nak ada benang yang berjerumbai. Sebab itu akan menyebabkan markah kita kurang. Jadi saya syorkan untuk pelajar sekolah, kita masukkan jarum jahit di dalam ni, kemudian kita susup ke dalam setiap jahitan ni. Setiap jahitan dalam jahitan mesin ni, okay, sehingga lebih kurang dalam 1 sentimeter. Ini caranya, kita masukkan 2 lembar benang ni di dalam jarum jahit, kemudian kita susupkan ke dalam jahitan mesin ni. Okay, kita susupkan lebih kurang 1 cm okay, ke dalam ni. Okay, baru kita gunting. Jadi tak adalah benang yang berjerumbai di hujung ni. Jadi ada 2 cara ya. Cikgu tunjukkan ada 2 cara untuk menyediakan lisu pemadan. Iaitu cara yang pertama, kita undur dan kita matikan jahitan, kita tindih sekali lagi di hujung ni dan juga di hujung bawah lisu pemadan. Satu lagi caranya, kita jahit terus tetapi kita lebihkan benang di hujung ni supaya kita susup benang tu masuk ke dalam jahitan mesin, supaya lisu pemadan ini tidak terbuka di hujungnya. Tunjukkan bagaimana nak mencantum bahagian hadapan. Okay, bahagian hadapan ni kita belah di tengah-tengah kan. Jadi kita cantumkan di tengah-tengah ni. Okay, letakkan peniti. Kemudian kita buat belah lebih kurang 10 cm. Okay, untuk masuk kepala lah. Senang kepala kita masuk dengan adanya belah ni. Sebab kita nak buat belah selip berlapik. Okay, jadi kita lebihkan 10 cm. Okay. Kita mula menjahit di tengah-tengah ni, okey, memandangkan mesin saya ni dia tak ada yang patah balik tu, jadi saya kena jahit patah balik dululah. Kalau mesin ada boleh patah balik tu, awak buat teruslah. Turunkan dulu jarum ya. Bila kita nak menjahit, kita turunkan dulu jarum. Lepas tu baru kita turunkan penekan jahitan. Okay. Supaya basi klaim awak ni sama je, jadi saya dah lukis ni garisan di tepi ni. Ni garisan untuk basi klaim. Jadi awak letak basi klaim awak ni di tepi garisan ni. Jadi basi klaim ni sama je lebar dia. Okay? Basi klaim yang sama lebar memberi markah yang tinggi kepada kerja awak. Ya? Jadi kita mula menjahit. Okay, bila saya jahit tu, saya pastikan
basi claim saya ni ikut garisan ni. Jadi saya dapat garisan yang garisan basi claim yang sama lebar. Jadi kita tak perlulah mengukur untuk dapatkan basi claim yang sama lebar. Sebab sebelum ni kita dah ukur dah guna template, tapi bila kita jahit edging tu, jahit tepi mesin tu, mungkin dia dah tak sama dah. Jahit sampai hujung sampai hujung. Jangan tengah-tengah sampai ke garisan pemadan ni je. Jahit sampai hujung. Okey, jadi saya matikan jahitan hujung ni supaya dia tidak tertanggal. Jadi kita dapat tengah-tengah hadapan baju kita ni belah di atas ni. Okey, belah di atas. Okey, dan kita sambung sampai bawah. Ini bahagian hadapan. Okey, kemudian saya akan sambungkan bahagian bahu pula. Okey, sekarang kita nak sambung bahagian bahu, pada bahagian bahu. Jadi bahagian hadapan pakaian sambung dengan bahu bahagian belakang. Okey. Jadi kita letak peniti pada bahagian bahu dan kita sambungkanlah. Turunkan jarum dahulu. Kemudian baru kita turunkan penekan jahitan sampai hujung. Kita patah baliklah. Ini untuk mematikan hujung jahitan kita ni supaya dia tidak terbuka. Okey, sama juga pastikan claim ni sama lebar ya, dua-dua belah ni sama lebar ikut garisan yang telah saya lukis ni. Supaya awak dapat claim yang sama lebar. Sama juga sampai hujung sampai hujung. Kemudian kita matikan. Kita pusing untuk matikannya. Yang sebelah pula sebelah. Sama juga, matikan dulu jahitan dia supaya dia tak terbuka. Memasang lapik pada garis leher. Mula-mula kita cantumkan dulu lapik belakang dan juga lapik hadapan. Cantumkan pada bahagian bahu.
Selepas itu kita akan tekan dia. Kita akan sereka dia supaya klem ni terbuka. Jadi bila klem ni terbuka, mudah untuk kita nak cantumkan pada garis leher. Okay, kita akan sereka ni bagi dia terbuka. Begitu juga dengan bahagian bahu ni juga kita akan tekan bagi klem ni terbuka. Dan kita akan cantum garis leher ni dengan bahagian letak hadapan pakaian ya. Ni hadapan pakaian. Kita cantumkan garis leher begini. Kita letak peniti pada garis leher ni. Samakan dia dengan belakang. Sama dengan belakang. Yang apa? Bahu ni samakan dengan garis bahu di belakang. Garis bahu ni kita samakan dia. Letak peniti pada garis bahu ni dengan garis bahu di belakang. Okey, sama. Garis bahu belakang ni sama dengan garis bahu pada lapik leher. Begitu juga di bahu yang kedua ni, yang di sebelah kanan ni. Okey. Ingat cara kita mencantum ni iaitu bahagian luar pakaian bertemu bahagian luar lapik. Kita cantum ni. Ni cantum sampai ke hujung ni. Sama juga. Jadi saya tunjukkan bagaimana nak membuat lapik pada garis leher. Jadi kita seperti yang saya beritahu tadi, kita sambungkan pakaian dengan lapik ini, iaitu sebelah luar bertemu sebelah luar fabrik. Okay. Kemudian kita jahit di sekeliling garis leher ni. Okay. Kita jahit di sekeliling ni. Lepas tu kita turun ke bawah ni. Turun ke bawah ni. Sebab di sini nanti kita nak letak rulo untuk kancing. Ni rulo untuk kancing kita nak letak di sini. Jadi kita jahit dulu sebelum kita letak rulo. Kita ni kan ratakan ni jangan awak main jahit je. Ratakan dulu. Ni kalau melembung tu ratakan dulu. Cara kita nak ratakan tu kita tarik dia. Tarik dia gitu. Kita pusing, mana dia bahagian melengkung tu kita pusingkan. Jadi kita rasakan dia. Macam saya kata tadi tu, tarikkan dia. Kemudian kita pusingkan bahagian melengkung ni, kita pusing fabrik ni. Tarik sikit ni. Jangan dibiarkan dia menggelembung gitu. Kita adjust dia.
Okay, sampai di kawasan ni, okay, di hujung ni, kita turunkan ke bawah. Okay, turunkan ke bawah. Kita jahit ni lah pada garisan pemadan sama dengan bahagian hadapan blouse kita ni. Okay, matikan jahitan supaya dia tidak terbuka. Selepas itu, kita akan letak rulo ni. Sebab kita nak buat kancing. Jadi rulo ni ialah mata untuk kancing kita. Okay, jadi rulo ni kita letak pada, kita akan jahit di sini ya. Di sini. Jadi kita letak rulo tu agak-agak besar tu. Biar panjang, biar ni panjang. Kemudian kita tutup dia. Lepas tu kita jahit dari sini ke bawah ni. Kita naik, matikan jahitan. Okay, seterusnya kita akan snip di sekeliling lapik kita ni, supaya bila kita terbalikkan dia, dia tidak berlipat ataupun bergulung. Kita kecilkan dulu. Kalau basi itu besar, kita kecilkan lah. Kalau basi itu dah sedia kecil, tak perlulah. Okay, kita snip. Kita snip. Di sekeliling. Okay, kemudian kita akan buka dia. Sebelum kita terbalikkan, kita buka dulu basi ni supaya dia tidak beralur. Kita buka, kita tekan dia. Tekan dengan seleka supaya dia tidak beralur. Barulah kita terbalikkan dia ke dalam. Itu. Baru kita terbalikkan dia. Terbalikkan dia. Setelah kita tekan lah. Kita tekan dulu. Jangan terbalikkan tanpa kita tekan, nanti dia akan beralur di cantuman ni. Okey. Bila kita tekan, dia baru dia cantik. Sekarang ni dia beralur sebab kita tak tekan lagi. Nanti saya tunjukkan ya macam mana setelah ditekan. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana nak mencantum rusuk sebelum kita nak memasang lengan pada blouse ini ya. Jadi kita cantumkan bahagian hadapan dengan bahagian belakang. Bahagian rusuk ya. Contohnya begini. Jadi kita ikut ni supaya kita dapat claim yang sama lebar.
Sebelum kita nak mencantum lengan, kita nak pasang lapik pada lengan. Okay. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menjahit lapik pada lengan. Mula-mula kita cantumkan bahagian dalam lengan. Sebelah dalam lengan cantum dengan sebelah luar lapik. Ya, sebelah dalam lengan cantum dengan sebelah luar lapik kita. Kita cantum di bawah ni. Seterusnya kita akan buka dia. Okey, kita tekan dengan serikakan dia. Supaya dia terbuka. Okey, seterusnya kita akan lipat lapik ni mengikut saiz yang kita kendaki. Okey, iaitu 5 inci. Guna template lapik ni untuk kita lipat lapik kita supaya lapik kita ni sama je besar dia. Okey, kita lipat gitu. Dan kita circle lah atasnya. Jadi lebih mudah. Kita tak payah mengukur dah. Jadi kita dapat lapik yang sama lebar. Okay, kita jahit atas garisan ni, rapat pada lipatan tadi tu. Jahit rapat, jangan jahit ke dalam sangat, nanti nampak tak cantik. Kita dapat lapik pada lengan. Ya, lapik pada lengan. Okey, kemudian kita cantumkan bahagian tepi lengan ini. Okey, untuk kita pasang dia pada lubang lengan kita. Kita jahit di sini lah. Jahit di sini. Jadi kita dapat lengan yang telah dicantum tepi ni. Okey. Kita keluarkan dia, kita bagi dia bahagian luar. Okay? Kita terbalikkan dia supaya dia berada di bahagian luar sebelum kita nak masukkan dalam lubang lengan. Bila kita nak masukkan dalam lubang lengan, okay, kita ini bahagian dalam ya. Ini bahagian dalam, sebelah dalam. Yang lengan ni kita terbalikkan dia. Supaya kita masukkan nanti lubang lengan kita ni dia akan berada di dia akan bercantum. Kita cantum dulu pada bahu. Dia tanda ni bahagi dua. Lengan tu kita lipat
kita cantumkan dia pada bahagian bahu dan juga kita cantumkan pada bahagian bawah lubang lengan ni. Kita bukalah rasi ni, jangan bagi rasi tu terlipat. Kita buka rasi ni. Kemudian kita adjust lubang lengan kita ni. Pastikan dia sama dengan bawah. Dia memang akan besar sikit, tapi kita adjust dia. Bila kita jahit nanti, kita akan tarik-tarikkan dia supaya dia padan dengan lengan dan lubang lengan tu padan. Letak peniti pada bahagian lengan ya. Sebab kita akan jahit nanti bahagian lengan tu akan menghadap ke atas. Lubang lengan ke bawah. Okay. Kemudian kita jahit. Mula ni yang saya kata tu, kita adjust, kita tarik dia. Kita tarik dia supaya dia tidak dia rata. Dia rata lah ni. Kita pastikan dia rata ni, kita tarik gitu. Kita tarik gitu. Ni kita tarik ni. Tarik bagi adjust ni. Bawah ni supaya dia tidak berlipat. Tarik ke bawah gitu. Seterusnya sama juga, kita tarik ke bawah gitu. Lengan tu dia akan, keruk lengan tu memang dia akan lebih sebab nak memberi kelegaan kan. Tapi kita kena pandai adjust dia. Kita tarik dia. Kita tarik dia ke bawah gitu. Tarik gitu. Okey. Pastikan dia tak berlipat ya. Sampai di bahagian hujung tadi tu, yang kita mulakan jahitan kita tadi tu, kita tindih dia. Lebih kurang dalam 2 cm gitu, kita tindih atas dia. Jadi kita tak matikan lah dia. Ni kan jahitan asal ni tadi, kita mula tadi. Kita tindih atas dia, asal ni. Yang rata ya. Kita iron nanti dia rata lah ni. Bila kita iron, dia akan rata. Okey. Seterusnya, akhir sekali kita pasang dua-dua lengan kita ni. Akhir sekali di bahagian klepet kita ni. Klepet ni kita akan lipat klepet ni
supaya dia sama lebarnya. Tunjukkan bagaimana awak nak buat kelepek supaya kelepek awak ni sama lebar dia. Walaupun kita dah tanda tapi kadang-kadang bila kita jahit tepi tu dia tak sama. Okey, awak letak balik template yang saya beri pada awak tu. Okey, kemudian kita serika. Kita iron ikut template tu. Bawa pula ke sini. Sama juga. Kita letak template ni. Kemudian kita iron. Letak template dan kita iron. Jadi sama lebar lah kita punya ni. Baru kita dapat, kita iron semula ya. Bila dah ada lipatan tu, kita iron lah bagi dia kemas. Okey. Jadi siap kelepek kita boleh jahit mesin ataupun jahit silang pangkah. Sama juga kita jahit macam biasa. Cuma kita guna yang tanda yang ujung ni. Saya dah tanda dah ujung tu supaya kita dapat jahitan kita sama lebar je jahitan kita tu. Okey. Contohnya gitu. Kita akan jahit ni lah supaya jahitan kita ni sama je lebarnya. Okey, ni baju yang telah siap dijahit. Di mana di tengah-tengah ni kita belahkan dia. Kemudian kita buat lapik berbentuk. Okey, dan kancing ni dulunya kita akan pasang kancing. Kemudian lengan padanan rata. Dan juga lapik di bahagian bawah lengan.